Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Semua para penonton rancangan Cinta Ilmu di TV Hijrah tentang sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasih sekalian. Baik, alhamdulillah kita telah bersama melalui sirah junjungan besar dan kita sedang berada menghayati bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita juga tertanya-tanya pastinya pengetahuan kita bagaimanakah keadaan manusia yang sebelum itu kita tahu berada di dalam keadaan kegelapan jahiliyah, dan pada saat wahyu Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 hari bulan Ramadan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat betapa agama Islam adalah agama yang mengangkat tinggi kedudukan ilmu. Kerana itulah wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan seluruh manusia. Baik, kemudian sebelum kita nak berbincang pada kali hari ini, ya, bagaimana pusat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena melihat bahawa wahyu yang turun kepada Nabi buat kali pertama kemudian telah putus buat beberapa ketika, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bila kali pertama turun wahyu tersebut dalam keadaan gemetar yang bersangatan. Cuba bayang mengalami pengalaman rohani yang sangat luar biasa, dan pada ketika itu datang malaikat Jibril dan memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kegoncangan ini adalah satu luahan bagaimana gelisah atau takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dikatakan turun daripada Gua Hira terus ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pada saat tersebut tidak melencong ke rumah Abu Talib yang merupakan bapa saudaranya. Nabi tidak melencong ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan kawan baik beliau. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dalam gambaran wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang isteri yang sangat setia, yang sentiasa mengiyakan dan menyokong apa saja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk saja Nabi ke dalam rumah, perkataan yang keluar daripada mulut Nabi adalah zammiluni, zammiluni, zammiluni. Wahai isteriku, selimutkanlah aku, kata Nabi. Selimutkanlah aku dan selimutkanlah aku. Dan Siti Khadijah pada ketika itu, cuba bayang, datang membawa selimut melihat keadaan yang sangat luar biasa. Peluh yang bersembah daripada tubuh Nabi, kegoncangan dan getaran, dan bagaimana tubuh Nabi pada ketika itu dengan penuh kasih sayang. Ya, cuba bayang seorang isteri yang sebelum episod sebelum ini kita ceritakan bagaimana watak Siti Khadijah. Dan pada saat tersebut dia memeluk Rasulullah dan kemudian menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi rangsangan-rangsangan yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan Nabi menjadi tenang pada ketika itu. Dan selepas daripada itu, ketika perasaan gusar tersebut telah hilang, berubah satu perasaan dalam diri Nabi sekarang. Ingin lagi agar bertemu dengan malaikat Jibril, ingin mendengar kalam yang sangat agung dan mulia. Dan dikatakan bahawa setelah satu tempoh yang lama, maka pada ketika itu turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini turunnya ketika Nabi pulang daripada rumah, tatkala melihat Jibril alaihi salam, dan Nabi pulang ke rumah dan sekali lagi Nabi berselimut. Dan pada ketika turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Muddathir, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan ayat inilah yang mula menyebabkan Nabi mengorak langkah untuk keluar, mula melakukan dakwah. Dan dengan sebab dakwah tersebutlah maka Nabi SAW perlukan kepada satu tempat yang mana di sana
mengumpulkan mereka-mereka yang beriman. Jadi sebelum kita pergi pada tempat tersebut, marilah kita lihat dalam catatan yang sangat hebat, mereka yang disebutkan sebagai golongan as-sabiqunal awwalun. Orang yang awal-awal mereka itu, berlumba-lumba mereka itu daripada orang yang awal-awal beriman kepada Allah. Dan ketika itulah dikatakan bahawa golongan as-sabiqun al-awwalun, yang pertama adalah dalam senarai ketika Nabi pulang dan Nabi menyebutkan tentang keislaman yang tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan dengan wahyu yang menjadikan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka yang pertama menyebut tentangnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi dengan fasda' bima tu'mar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qum, bangunlah dan berilah ingat, maka Rasulullah pergi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri ibn Zaid ibn Tayyim, seorang sahabat yang baik. Dan Nabi terus menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya Sayyidina Abu Bakar mendengar daripada Nabi. Dan Nabi kata, tidak ada seorang yang begitu mudah aku mengajak kepada agama ini, yang tidak bertanya balik kepada aku, melainkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam senarai kita adalah orang dewasa yang pertama memeluk dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan tengok seorang demi seorang, pastinya untuk kita belajar dan mengambil keberkatan. Walau bagaimanapun, jangan ke mana-mana, sebab kita akan sambung lagi tentang pusat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi lepas ni. Alhamdulillah, para penonton, para pencinta ilmu, para pencinta Rasulullah, para pencinta Al-Quran, kita sebentar tadi menyebutkan mereka-mereka yang tergolong dalam golongan yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang awal berlumba mereka itu kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan nama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib, yang merupakan kanak-kanak yang pertama. Maksudnya adalah kanak-kanak yang tanpa memerlukan izin daripada orang tua. Dan ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib memeluk agama Islam, mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah bertanya, tidakkah perlu engkau meminta izin daripada ayahmu untuk memeluk agama ini? Maka Sayyidina Ali ibn Abi Talib dengan kematangan walaupun kanak-kanak mengucap syahadah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan senarainya insya-Allah, sebab Ibnu Abbas berkata, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Tatkala kalian menyebut nama-nama orang soleh, maka akan turun hujan rahmat kepada dirimu. Saat ini alhamdulillah kita nak bacakan senarai para sahabat yang merupakan golongan as-sabiqun al-awwalun yang menerima dakwah pada fasa yang disebut sebagai dakwah secara sirran, dakwah secara rahasia, yang Nabi bercakap dengan begitu perlahan dan kemudian menawarkan agama Islam dan mereka menerima tanpa tentangan. Siapakah mereka-merekanya yang berikutnya? Yang berikutnya adalah, ni yang kita nak sebut ni, kita rasa malu pada diri kita sebab kita dah Islam tak tahu berapa puluh tahun dah menjadi penganut agama Islam, tapi belum tentu kita memanggil atau mengajak sesiapa pun kepada agama Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah beliau mendengar daripada Nabi, kemudian mengikut ajaran Nabi, memahami apa itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seminggu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berjaya mengislamkan 6 orang pembesar yang lain. Siapa senarai as-sabiqun al-awwalun yang kita nak sebutkan nama mereka? Yang pertama adalah Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syams. Masya Allah, Sayyidina Uthman Al-Affan mendengar daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Sayyidina Uthman Al-Affan tertarik sekali dan menyebabkan dia tanpa bertangguh
kemudian dia mengikut apa yang diajar oleh Sayyidina Abu Bakar dan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian senarai berikutnya adalah Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn Al-Awwam, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, dan semua ini adalah merupakan orang-orang yang tersenarai dalam tinta emas yang dituliskan sejarah mereka gulungan as-sabiqun al-awwalun. Kemudian kita baca berikutnya ya, supaya kita dapat mengambil keberkatan daripada semangat ketulusan mereka dalam membaca kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Selepas itu adalah Arqam ibn Abi Arqam, kemudian Uthman bin Maz'un dan dua orang saudaranya, kemudian Ubaidah ibn Al-Harith, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Khabbab ibn Arad, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Fatimah binti Khattab dan Mus'ab bin Umair. Mereka semua telah memeluk agama Islam. Cuba bayang, sekarang kelompok ini yang kemudian mereka berada menerima dakwah secara sirran, secara rahsia daripada Nabi SAW, maka datanglah tuntutan pada ketika itu. Arqam ibn Abi Arqam yang mempunyai rumah pada ketika itu di kaki bukit Jabal Abi Qubais. Kalau kita pergi ke Mekah, kita dapati bahawa Jabal Abi Qubais pada ketika ini telah dipenuhi dengan marmar yang semuanya dengan mama tersebut, dan di sana adanya istana, dan di sanalah ada satu di zaman Nabi SAW, rumah Arqam bin Abi Arqam yang merupakan pusat pertama dakwah Rasulullah SAW. Dan di sanalah Nabi SAW menghimpunkan para sahabat. Di sanalah Nabi SAW mengajarkan kepada mereka wahyu dan kemudian memberikan kepada mereka ruh agama ini. Justru kita mendapati bahawa mereka yang berada di kalangan as-sabiqun al-awwalun, itu gelaran yang mereka-mereka yang awal-awal memeluk agama Islam, tidak ada seorang pun melainkan akan pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam dan dalam bentuk rahasia. Ketika orang Quraisy tidak tahu pun lagi apa yang nak dibawa oleh Nabi SAW, sebab dakwah Nabi hanya berlegar secara rahsia. Hanya orang yang Nabi percaya, hanya orang yang Nabi lihat baik akhlak peribadinya, inilah yang Nabi kemudian tawarkan kepada mereka. Buat masa itu, ajaran dan ajakan Nabi tidak didengar oleh semua orang, dan menyebabkan orang yang datang ke rumah Nabi, ke rumah Arqam bin Abi Arqam bertemu dengan Nabi SAW, semuanya bertemu secara rahsia. Kemudian sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW dengan wahyu, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka pada saat tersebut berubah daripada satu fasa yang Nabi lalui, dakwah secara rahsia, bercakap secara perlahan, dan Nabi SAW naik ke bukit Safa, dan pada saat tersebut Nabi SAW membacakan ayat Allah, dan ketika berhimpun semua orang-orang Quraisy pada ketika itu daripada pelbagai kabilah, maka Nabi SAW bertanya mereka dalam bentuk soalan, apa kata kalian sekiranya bahawa ada musuh di belakang bukit Qubais ini yang sedang nak menyerang kalian? Jangan jawab dulu, kerana insya-Allah kita sambung lepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, semua yang saya kasih sekalian, kita sedang bersama dengan Nabi di atas bukit Safa, dan Nabi melihat kepada kabilah-kabilah Quraisy yang Nabi himpunkan pada ketika itu, dan orang-orang Quraisy tidak pernah mendengar sebenarnya apa yang Muhammad ingin sampaikan kepada kami. Mereka tertanya-tanya apa tujuan Nabi kumpulkan mereka. Dan Nabi pada ketika itu memulakan dengan soalan, apa pandangan kalian sekiranya aku katakan kepada kalian bahawa di balik bukit ini ada musuh yang nak menyerang kalian? Serentak mereka berkata pada ketika itu, kami mempercayai engkau wahai Muhammad.
Kerana mereka tahu bahawa betapa Nabi tidak pernah berdusta walaupun sekali dalam pengalaman mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah menerima agar menyampaikan wahyu secara terang-terangan, fasda' bima tu'mar. Maka pada keadaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menyebutkan tentang adanya Allah yang esa. Nabi mula menyampaikan pada ketika itu bahawa sesungguhnya ada kehidupan sesudah kematian, yang adanya yang namanya adalah kehidupan akhirat. Sedang Nabi bercakap menyampaikan dan kemudian setiap orang terpegun mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi. Nabi membacakan ayat Al-Quran demi ayat Al-Quran. Di celah-celah ramai orang itulah tiba-tiba dengar bunyi pekikan dan tempikan yang sangat mengejutkan, yang dia harap agar teriakan itu akan mematikan perhatian orang kepada Nabi yang sedang bercakap. Maka keluarlah perkataan daripada belakang, tabban lakka ya Muhammad alihada jama'atana. Binasa atau celaka engkau wahai Muhammad, adakah kerana cerita ini yang kau himpunkan seluruh kami? Maka Allah Subhanahu wa taala saat Abu Lahab mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dek kerana sayangnya Allah kepada kekasihnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu langsung kepada Nabi, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Kalaulah Abu Lahab berikan satu kecelakaan dan kebinasaan kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab usaha Abu Lahab yang menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu mendapat dua kecelakaan dan kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bayangkan di sini bahawa sesuatu benda yang baik tidak semestinya diterima dengan baik. Tidak semestinya apabila kita bawa kebaikan, maka orang akan menerima baik apa yang kita bawa. Nabi bercakap dengan penuh hikmah. Siapa yang lebih lembut tutur katanya berbanding dengan Nabi? Siapakah manhajnya lebih lurus berbanding dengan Nabi? Siapakah konten kandungannya lebih jelas berbanding Nabi? Tetapi apa yang berlaku menjadi sunnah kebenaran. Maka datanglah pada ketika itu orang-orang Quraisy. Mereka mula bercakap dan berhimpun sesama mereka dengan penuh wajah kepelikan dan kejengkelan, kerana mereka sangat-sangat tidak boleh menerima bahawa ada orang yang menggogah apa yang mereka telah pegang dan percaya selama ini. Itu di sudut yang lain. Tetapi di sudut mereka-mereka yang terpikat, mereka-mereka yang terkasima, mereka-mereka yang merasai bahawa inilah yang jiwa kami nanti selama ini, maka dakwah terus berjalan. Maka pada ketika itu dikatakan bahawa dakwah terus berjalan. Orang-orang yang telah memeluk agama Islam akan pergi pada ketika itu. Hari ini orang buat MLM boleh sembang sampai pukul 3-4 pagi. Tetapi belum tentu 3-4 pagi menyampaikan ajaran Islam. Sahabat Nabi As-Sabiqun Al-Awwalun menyampaikan Islam pada ketika itu. Dan ramai daripada golongan para hamba yang tidak ada sebarang kepentingan apa-apa pun, maka lantas mengucap syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bagaimana mereka nak menambah pengetahuan mereka atas apa yang mereka pegang? Sebab setiap pegangan mesti berpegang dan berpaksi di atas kebenaran perkara tersebut, dan di sana mesti adanya ilmu. Maka Nabi SAW banyak daripada masa Nabi SAW berada di markas yang disebut sebagai Arqam bin Abi Arqam. Bergilirlah, datanglah seorang demi seorang para hamba datang mendengar wahyu daripada Nabi. Dan yang kita katakan bahawa mereka datang mendengar ayat Al-Quran sambil menangis. Dan Nabi menyebutkan bahawa iqra'ul Qur'ana wabku, bacalah Al-Quran dan menangislah. Dan mereka mendengar ayat Al-Quran dalam tangisan. Mereka dibantai dengan pembantaian yang sangat dahsyat kerana mereka memeluk agama Islam. Sebab itu untuk episod akan datang kita akan ceritakan bagaimana siksaan terhadap sahabat Nabi oleh orang Quraisy. Maka sedikit sedutan, sila saksikan. Allah, Allah, Allah yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah. Mereka memastikan bahawa Sabi'in ini kembali murtad kepada agama yang asal. Alhamdulillah kita berada di penghujung, maka saya memohon keampunan daripada Allah
dan kita semua mendapat kebaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.